Dan syahadan adalah bagi sah sembahyang Jumaat itu beberapa syarat. Dia ada syarat wajib. Bila syarat cukup, dia wajib. Yang ini syarat sah. Manakala syarat ni ada, dia sah. Kalau tak ada syarat ni, tak sah. Ini syarat sah dia. Dan adalah bagi sah sembahyang Jumaat itu beberapa syarat. Yang pertama, waktu zuhur. Yang ini tidak sah dikerjakan sembahyang Jumaat dan 2 khutbah, melainkan yakin masuk waktu zuhur. Ini sebab masuk. Mana jangan dibantai dulu boleh masuk waktu dia sembahyang, tak boleh. Ataupun peringkat dia zan. Zan dengan apa? Dengan ijtihad. Sebab kalau yakin tu dengan tengok matahari dan gelincir tu makin yakin. Kita guna jam sekarang ni, jam itu dipanggil ijtihad. Nanti sah dari segi fiqh sah. Dan manakala picik waktu zuhur daripada meluluskan 2 khutbah dan sekurangnya tak boleh nak baca, sempit sangat, dan 2 rakaat tak boleh semayang tu, dia kerjakan semayang zuhur lah ketika itu, ya. Dan jika keluar waktu lagi mereka di dalam semayang Jumaat, wajib disempurnakan Jumaatnya dengan zuhur. Allah Karim. Ini masalah manakala sempit waktu, picik mana waktu tu sempit, daripada meluluskan 2 khutbah. Kalau baca khutbah pun tak sempat, khutbah yang rukun pun tak sempat juga, dan juga 2 rakaat, ya, tak boleh nak lulus, dan tinggal berapa minit dia, 2 minit tinggalannya, maka dikerjakan semayang zuhur, ya. Ketika itu baru dia boleh semayang zuhur, sebab Jumaat dah tak boleh nak buat. Selagi dia boleh buat Jumaat, dia tak boleh buat zuhur mana. Dan jika keluar waktu lagi mereka itu dalam sembahyang Jumaat, masalah dia tengah semayang ujung, pernah berlaku satu tempat kat Kuala Pilah, kawan tu kawasan mana tak tahu. Dan semayang Jumaat tunggu kan, seorang sampai 3.30 bawa 20 orang. Perit. Kadang-kadang tunggu dah sikit lagi nak habis dah zuhur, tak ada juga main zuhur ni. Sampai peringkat tu berlaku. Dan sama masalah ni, sama masalah ni. Tunggu seorang. Lepas tu pegawai syarak pergilah rumah tiap-tiap orang tu, nasihat, dia tunjuk sampai batang. Pegawai syarak datang pujuk, nak tengok sekejap, dia tunjuk sampai batang ni macam hai capral. Ganan tu lebih berlembu lagi. Dia tunjuk sampai batang ni ada dia. Dahsyat tu kampung, tu kena balak kampung. Macam-macam tu ni. Yang salah ni, tunggu tak cukup. Tiba-tiba cukup 40 orang. Dia pun semayang Jumaat. Semayang Jumaat, tengah semayang, ya, belum dapat serakaat. Yang kata baca Fatihah, dah orang bang asar. Pukul semayang tu. Nak buat Jumaat tak? Kena buat zuhur. Tukau. Bermakna waktu Jumaat dah habis, maknanya tak tempat Jumaat, pukul kena zuhur. Itu maksudnya. Bagi menakit semayang Jumaat wajib disempurnakan dengan zuhur kalau tak sempat. Dan tiada disyaratkan membaharu niat, ya. Jadi niat Jumaat kan sekarang sudah zuhur, kena ubah dah ke semayang zuhur, tak payah. Ni dia pakai gear auto, bukan manual, tak boleh tukar sendiri. Dengan semayang zuhur tiada dicukupkan dan tiada disyaratkan membaharukan niat dengan semayang zuhur, tak payah. Tetapi dicukupkan 4 jadi zuhur sendirinya dengan keluar waktu. Bila keluar waktu tadi maknanya Jumaat dah habis, dengan automatik dia jadi zuhur. Jadi kalau berdiri orang yang masbuk, habis masalah lain. Jadi kalau berdiri orang yang masbuk kemudian dari salam imam Jumaat, ya, orang masbuk beli dia lepas rakaat, kerana menggenapkan rakaatnya, kemudian maka nyata keluar dahulu daripada salam, wajib ia menyempurnakan semayang dengan zuhur. Mana diikut semayang imam Jumaat tapi dia buat zuhur. Ya, masalah dia tadi lah. Dia ikut imam Jumaat, tiba-tiba dia masbuk, kan? Belum habis orang dah bang asar, dia sendiri tu kena tamamkan zuhur, ya. Habis. Kata Syekh Damiri, dan atas kias inilah wajib atas orang yang masbuk itu ia niat mufarakah
dengan imam dalam tasyahud. Jika diketahui bahawa dapat ia mentamamkan Jumaatnya di dalam waktu itu dan ia simpankan atas yang fardu zuhur supaya dapat Jumaat dengan demikian tu. Faham tak? Kalau rasa begini atas sekian masalah ni, kalau dia tak habis ni sekarang menyebabkan dia tak dapat Jumaat. Tapi kalau dia potong kan, dia masuk serakaat dah dapat. Sekarang masuk rakaat, maknanya yang akhir tadi imam, kita tunggu imam bisalam, maka dia baru bangkit. Maka kalau dia ikut ni kan tak sempat ni. Sebab imam pula jenis dondang sayang punya baca at-tahiyyatul mubarakatus, wah maut dia. Ya, slow sikit. Dia kata memang lambat tu imam ni. Jadi dia pun terus mufarakah. Di sini dia kata apa ni, wajib mufarakat. Wajib makmum yang masbuk itu niat mufarakah dengan imam di dalam tasyahud, ya, jika dia ketahui bahawa dapat ia mentamamkan Jumaat. Jadi imam baca tasyahud tadi, dia pun niat mufarakah, dia bangun di speed cepat, baca Fatihah susup, dapat salam. Mana bukan ikut imam lagi dah. Mana dia dapat serakaat kan? Dapat serakaat dia dapat. Sebab jemaat nak dapat dia kurang-kurang dapat serakaat. Akan dapatlah Jumaat tu. Ya. Jadi dia pun potong. Lepas imam dah salam, dia dah salam dulu. Dia kata tadi ikut imam dia salam dulu. Boleh tak ada hal sebab dia dah mubarakah, dia dapat serakaat dengan imam kan. Maka sini taraf dia wajib ya. Sebab wajib untuk dia mendapatkan Jumaat. Dengan sebab dia niat mubarakah dan dia speed cepat sikit. Ya. Bila tu dia yakin, dia ketahui dapat ia mentamamkan Jumaatnya dalam waktu. Dan ia simpan ikhtisar. Mana dia ringkaskan atas yang fardu je. Dia baca Fatihah je. Dia rokok tu baca sekali tamanina je, maknanya itu. Supaya dapat Jumaat dengan demikian itu. Maka hukumnya apa? Wajib mufarakah. Ni kalau tanya ni, manakah wajib sembahyang makmum wajib mufarakah dengan imam? Wah, simpan, nak ambil tauliah, simpan soalan ni. Kau jaga tu kan tauliah, dia pun dapat jawab. Ni masalah pelik soal aku. Ya, mana masalah pelik, ya. Makmum wajib ketika itu niat mufarakah. Sebab apa? Nak mendapatkan Jumaat. Habis tu. Dan kata qil ay waqala ba'dhum, kata setengah ulama, orang yang masbuk itu manakala dapat serta imamnya serakaat, dia dapat imam serakaat, ditamamkan Jumaatnya, ya, jikalau keluar waktu dalam rakaat yang kedua sekalipun. Ni ada pendapat qil. Ni hukum apa ni? Hukum ijtihadi, benda ijtihad. Kerana mengikut bagi kaul dan senya mereka telah sah Jumaat mereka itu. Tetapi kaul ini dhaifun. Pendapat ini tak kuat lah, ya. Apa yang kuat tadi, kalau tak dapat habis, jawab dia lupa Jumaat, dia kena buat zuhur. Habis. Dan jikalau dilanjutkan imam Jumaat akan rakaat yang pertama hingga yakin bahawa tidak tinggal daripada waktu yang meluluskan rakaat yang kedua, jawab dia apa? Berdosa ya imam. Imam pula berdosa ni. Macam-macam hukum. Waktu dah sempit, imam pula pergi baca surah panjang kan? Surah Baqarah ni baca. Maut dia. Ya, maknanya waktu dah sempit, tinggal jalan 10 minit jalan. Ketika itu wajib bagi imam pastikan jangan dia baca surah yang menyebabkan keluar waktu. Ya, baca surah pendek sudah lah mana. Ya. Itu. Jadi berubah tu. Sebab hukum dekat dalam itu. Elat jadi itu. Elat jadi haram sebab tak dapat Jumaat. Jumaat tu wajib. Ya. Itu mana kalau dilanjutkan, dipanjangkan oleh imam akan rakaat yang pertama dibaca surah panjang hingga dia yakin bahawa tidak tinggal daripada waktu melainkan rakaat yang kedua, berdosa hukum dia. Dan jadilah sembahyang ni zuhur. Maka ketika itu juga, dan dia kalau belum keluar waktunya sekalipun, ya, kalau dia yakin minta selesai ni, tengok lagi setengah minit sampai lagi, dia bawa nak masuk rakaat kedua, memang tak habis. Ketika itu wajib dia kena buat zuhur. Habis. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bahawa didirikan Jumaat itu pada tempat yang dibilang dalam negeri. Tadi dia kira waktu kan, ni kira pula tempat. Atau dusun mana kampung. Dia punya taswir dia sekira-kira tiada harus kasar dalamnya. Mana tak boleh nak keluar kasar lah, mana dalam kampung. Bagi orang yang menghendaki safar.
sama ada tempat iaitu masjid atau madrasah atau rihab atau halaman depan masjid atau tanah lapang yang bercerai daripada rumah atau daripada negeri atau daripada dusun sekalipun. Jika ada dalam negeri itu, maka tiada sah. Kalau ada di luar negeri, dia buat semayang tu luar kampung dia, tengah padang tak ada orang, tu tak sah. Dia mesti dalam binaan rumah atau dusun, bertempat yang harus kasar bagi orang yang menghendaki safar, ya. Jadi maksudnya kena buat masjid di dalam kampung. Jangan dibuat tengah-tengah padang tak ada orang, betul semayang orang ramai ke sana, tak boleh. Agar tiada sah negeri yang berkota itu, tidak sah tak sah jemaat bagi negeri berkota mana orang yang duduk dalam ada kota negeri, tak ada pagar sempadan, bahawa didirikan jemaat di luar kota, kan? Yang ada kota mana? Melaka, kan? Kalau roboh kota Melaka, wah dia ada Bantul ni. Dan tiada sah negeri yang tiada berkota mendirikan jemaat pada kesudahan tempat yang didiami. Kalau negeri tak ada kota, tak ada sempadan, dia semayang tempat orang dah, tempat tak ada orang, tak boleh itu buat jemaat itu. Ini kan jemaat ni semayang lain sah kan? Kita sekarang ada sempadan kan, setiap kampung tu ada sempadan masing-masing, ada signboard tu sempadan tu, masuk kampung ni Pulai, sana Serkam, Tedung kan. Kita kena kalau kampung ni kampung Serkam tadi misalnya, Terpulai tadi, lepas tu tak ada kampung, kosong padang, tiba-tiba nak pergi semayang kat tengah padang, tak boleh tu. Dia mesti semayang dalam binaan rumah dalam kampung. Semayang pun semayang Jumaat. Dan demikian lagi tiada wajib Jumaat lagi tidak sah tu. Tak wajib lagi tak sah kalau semayang bagi mereka yang mendiami umpama khemah. Ya, biasa orang Arab tu kan dia bagi khemah sekejap-sekejap. Dia bawa kembali kambing tu 300 ekor kan, bawa tempat buat khemah. Habis kuasa ngumpul tu pindah pula khemah tempat lain. Dia duduk tempat tu kadang seminggu 2 minggu. Jadi nak dirikan Jumaat tu tak wajib, sebab tu bukan dia tempat kediaman. Demikian tiada wajib Jumaat lagi tak sah tu. Mereka yang mendiami umpama khemah yang duduk di duduk berumahnya tudung dengan kain di padang, dibuat macam rumah lah. Dan jikalau tiada berpindah mereka pada musim dingin, musim sejuk boleh tak pindah lagi sekalipun, melainkan jika sampai akan mereka tu suara orang yang di tepi negeri Jumaat. Tapi kalau duduk kemah kat situ, tiba-tiba ada keliling tu ada dengar suara orang bang, maka dia kena wajib pergi situ. Dia tak kira ahli tapi dia wajib sembahyang. Maka wajib atas mereka pergi ke negeri tempat Jumaat tadi tu. Habis. Tu tuan guru saya dulu ada tegur sekali. Istimak tabligh kan. Ramai tu. Dia buat sembahyang Jumaat. Dia buat sembahyang Jumaat tengah-tengah tempat tak ada orang. Padang luar bukan kampung. Tok guru ni tu mazhab mana buat? Dia makan mazhab keling ni. Tuan guru tak cuma. Ya, sebab syarat mesti buat dalam perkampungan. Ya, keliling rumah. Tengah padang tak ada orang, dia buat. Dia ramai-ramai semua dia buat Jumaat itu. Tak tahu mazhab dia, tak tahu tu kan. Syarat yang ketiga bahawa adalah Jumaat tu jangan ada didahului akan dia. Jumaat tu jangan didahului oleh Jumaat yang lain. Satu tempat tu dia buat 2 Jumaat, padahal tak ada syarat yang membolehkan. Dia kalau ada tempat izhar macam sosak tak boleh muat lagi. Masjid tu boleh menampung 1000 orang, tiba-tiba makmum dah beri 1800, tak muat. Jadi terpaksa buat masjid yang baru. Itu tak apa. Yang ni masjid tu kosong lagi, suku lagi belakang, dia buat masjid lain. Kalau dia buat macam 2, siapa yang takbiratul ihram imam dia dulu tu yang sah, yang belakang tak sah. Sekarang tengok dia kata tadi bahawa Jumaat jangan ada didahului akan dia mana oleh Jumaat yang lain, dan jangan mencintai akan dia serta jangan. Kalau dia bekerja-kerja serentak takbir Allah, kau serentak 3-2 mesti. Macam-macam yang negeri itu atau dusun itu, kerana tiada harus berbilang Jumaat. Bahawa kau ni tidak diharuskan, mana haram dia buat Jumaat pada satu kampung. Mesti buat satu je, jangan buat 2, kecuali ada hajat. Negeri sini mana kampung. Kalau negeri macam kita faham negeri Melaka, wah satu kampung, satu sembahyang mesti azim kan. Negeri dalam kitab ni maksud dia kampung. Atau satu dusun, ya, buat satu je. Melainkan jika sesak, baru dimaafkan. Tak muat atau dia menampung. Masjid tu naik ejah lagi dah. Depan tu ada jalan, belakang tu ada sempit. Ketika tu dia bolehlah dibuat 2 Jumaat, ya. Maka mana-mana yang dahulu takbiratul ihram pun sah. Cuma sunat aja. Tempat yang takbiratul ihram imam kedian sunat, bukan wajib. Sunat diulang zuhur.
Sebab khuruju minal khilaf, keluar daripada ada khilaf ulama yang tak mengizinkan sama sekali buat dua masjid. Sesak tak boleh dua dia. Ini pendapat ni syadid, dia keras sikit. Jadi raikan dia kalau yang imam antara satu masjid yang lewat ada sunat dia kabur dengan zuhur. Kalau tak apa juga, sah lah tu. Ini timbul masalah mazhab sendi. Lepas sembahyang Jumaat, sembahyang zuhur. Dia tanya apa kes? Tengok tak apa sedap. Dia mak rempit dia banyak. Dia betul lah baca Fatihah. Yang kecil hati mak rempit tengok. Ya, tak boleh. Dia tak boleh angkat takbiratul ihram Jumaat kecuali dia yakin 40 orang kamil. Ini terbalik, dia tak yakin dia angkat sembahyang. Lepas tu ulang balik zuhur. Itu tak ada pendapat. Itu pendapat di Seni Berhad. Mazhab Seni Berhad. Dia tak boleh angkat takbiratul ihram Jumaat melainkan dia yakin 40 orang cukup, kan syarat semua cukup. Ya. Ni dia tak yakin, kata ini betul tidak betul sembahyang. Lepas tu kabur balik dengan zuhur. Tu tak ada. Dia tak ada sembahyang Jumaat ulang zuhur melainkan satu masalah ni. Masalah tadi sempit masalah ni. Dan sempit tu diluluskan buat dua masjid. Maka dua masjid, mana satu masjid yang takbiratul ihram dia nombor 2. Yang pertama tak boleh ulang tu, dia dah tak ada khilaf ulama sah dia. Yang kedua tu ada khilaf. Ya, maka oleh kerana tu raikan khilaf yang kita ulang zuhur, sunat dia. Tapi kalau mutamat kata tak payah ulang pun tak apa, sah dah tu. Sebab dia ada masyakkah, yang tu tak muat. Dia diulang zuhur lah. Tanya kenapa? Tahu sedap dia. Wah, nak mandai ni. Kitab mana ngambil tadi? Kerana tidak harus berbilang Jumaat pada satu negeri atau satu dusun, melainkan jikalau sesak mana tak muat masjid berhimpun mereka itu pada satu tempat, maka pada ketika itu harus berbilang masjid. Kalau dua masjid pula tak muat, kena 3. Buatlah 3, tak ada hal. Dengan sekira-kira hajat, atas kaul yang muktamad atau kaul yang dipegang, kaul yang kuat, pendapat yang kuat. Kemudian ada kil dan wakila. Kila baca kila, baca wakila, mana kata waqala ba'dhum. Kata setengah ulama fiqh kita dalam mazhab Syafi'i tiada harus berbilang sekali-kali. Ni pendapat ni kata ketat ni, sempit tak boleh, dia kata. Wah, jadi lainkan pendapat kita tak boleh kalau tadi yang kedian takbiratul ihram di sunat zuhur tu je. Sama ada sesak atau lainnya kerana tiada diperbuat pada zaman Nabi SAW. Ni mirip Wahabi. Wahabi tak buat dia tak boleh, gitu kan. Wahabi dia punya kaedah fiqh tu. Tak ada dalam mazhab lain, dia seorang ni. Ya, at-tarku yaqtadi tahrim. At-tarku mana Nabi tinggal, Nabi tak buat. Yaqtadi tahrim, mengendaki haram. Tak boleh tak buat, haram. Tak buat, haram semua. Orang Nabi tak naik kereta, kau naik kereta haram dia. Andai pula dia naik itu besar-besar ni. Pernah naik unta je kan. Macam Wahab. Dan tiada pula zaman Khulafa Ar-Rasyidin Nabi Nasir yang kata syadid pendapat ketat ni. Tak pernah berlaku zaman Rasulullah SAW, tak berlaku zaman Khulafa Ar-Rasyidin. 2 Jumaat pada satu negeri tak pernah berlaku, melainkan satu Jumaat 2. Maka buat 2 haram gitu. Tak boleh. Kalau macam tu kau semayam tinggi-tinggi mai. Tak muat kan? Mana boleh tak muat kan? Tak muat syarak. Iza daqan amru ittasa'a. Tu kita fiqh kita kan. Bila urusan tersempit, sana buka alik luas. Ya, sampai babi tak boleh makan pun boleh makan. Kan? Jalan dalam hutan tak ada makanan, nak mati dengan yang munazah, tak ada makan, tu je benda ada, boleh makan. Dia makan tuqaddaru bi qadariha. Ad-darura tuqaddaru bi qadariha. Darurah dikadar sekadar hajat dia. Dia buat balik pula 2 kilo. Dia macam ke sini ni balik buat sate kan. Jangan. Maka atas kaul yang muktamad diharuskan berbilang sekira-kira hajat. 2, 3 ikutlah. Jikalau dilebihkan daripada hajat seperti hajat kepada 2 masjid, maka diperbuat 3. Iaitu yang kendian tu sah. Atau dapat mendirikan 1 masjid, maka diperbuat 2 masjid. Maka barang mana Jumaat yang terdahulu itulah yang sah. Ya, dia buat 2. Padahal 1 cukup. Yang kedua tu kan yang lewat tu tak sah sama Jumaat ni. Dia perlu 2, yang ketiga tak sah. Atau hajatnya 2 diperbuat akan 3, maka mana yang terdahulu 2 tadi sah dan yang ketiga tidak sah jika ada terdahulu dan kemudian. Ya. Maka jika berserta, ya dia bergebut-gebut dalam tengah serentak takbir Jumaat masjid tengok Allah, serentak pula macam pakat pula. Kalau berlaku serta keduanya atau ketiganya, maka tidak sah sekalian. Semua tak sah dibilangkan dahulu dan berserta tadi. Iaitu dengan
Dia tidak kira dulu atau serta, dia kira mana? Alif pada dia kira ra pada akbar. Ya. Sekarang dua masjid ni dia satu je tapi dia buat dua. Jadi yang mana dulu sah, yang mana kemudian tak sah. Jadi yang imam yang ni pertama dia angkat takbir, Allah, yang ni susul Allah, mana dia lewat sikit. Tapi yang ni pula akbar cepat, Allahu akbar. Yang ni Allah, dia maksud niat lambat. Maka dia kira kat mana? Dia kira ujung ra tu. Yang dapat ra akbar dulu, ada kira dulu. Tu. Kena pula imam wah-wah maut. Tu imam ni berat tu, habis kita sembahyang zuhur ni. Dia usalli. Orang tadi dah angkat takbir dia usalli lagi. Dia kira pada ra akbar daripada takbiratul ihram tu, Allahu akbar. Siapa yang bar dia dulu tu, dia kira dulu. Cuma ada sah, yang kedua tu tak sah kena buat zuhur. Ini segi masalah tidak ada keperluan untuk buat dua masjid, ya. Dan jika terdahulu takbir salah satu daripada dua imam dan tiada diketahui akan ketentuan, orang fiqahnya macam ni masalah kita tak fikir. Jika diketahui, ya tiada diketahui, mana dalam dua ni memang ada dulu kendian ni, tapi tak tahu yang mana dulu. Tak tahu yang mana dulu kemudian dengan ketentuan, mana dengan tahqiq yang terdahulu, atau diketahui ketentuan yang dahulu tapi lupa. Wah, lupa pula. Teruk nak lupa singkat masa dia lupa. Maka jawab dia apa? Wajib atas mereka mengerjakan zuhur. Kalau berlaku dua masalah ni, dia tak tahu yang mana satu ataupun dia terlupa, wajib dia buat zuhur keduanya. Dua-dua buat zuhur. Kerana apa? Tersamar Jumaat yang sah. Mana tak jelas. Tu. Dengan Jumaat yang tiada sah. Jawab dia dulu kena buat zuhur ni. Atau diketahui berserta takbir kedua imam, ra akbar sama, Allahu akbar serentak. Atau tiada diketahui terdahulu salah satu, tadi diketahui serentak, atau dia tak tahu mana salah satu dulu atau yang berserta keduanya, jawab nasai wajib atas mereka mengembali Jumaat pula. Kalau macam tu dia kena kembali Jumaat, ya. Kalau buat takbir serentak lagi, wah kacau je. Dia kena sekali Jumaat kerana ketiadaan hasil Jumaat yang memadai, ya. Dan jika ada lagi waktu yang luas mendirikan Jumaat, maka selama ada lagi waktu lulus Jumaat, tidak sah mereka sembahyang zuhur. Wajib dia kena Jumaat. Maka jikalau tiada dapat waktu yang meluluskan Jumaat, wajib atau mereka sembahyang zuhur. Ya, mana dia yakin tak dapat dalam satu rakaat, kita wajib sembahyang zuhur. Dan jikalau ada berbilang, jadi kalau berbilang itu diharuskan berbilang seperti tiada lulus suatu masjid, mana tak muat, maka diperbuat 2 atau 3 kadar ajaklah. Maka sah Jumaatnya pada sekalian sebab darurah ni, atau terdahulu kemudian atau bersamaan atas kaul yang muktamad. Dia dulu ke kemudian ke, ya, semua dikisah. Tetapi yang ni cerita hukum ni, tetapi sunat diiringkan dengan zuhur orang yang jatuh kemudian. Ya, dia perlu 2 masjid. Tiba-tiba bila semayang tadi, satu masjid dulu takbir imam dia, satu lagi kemudian, maka yang kemudian tu sunat dia ulang zuhur. Sunat dia tak wajib, ya. Sebab nak elakkan tu mazhab kata sama sekali tak boleh buat berbilang masjid. Tapi sunat diiringkan dengan semayang zuhur orang yang jatuh kemudian, mana kemudian takbiratul imam dia, atau keduanya diulang zuhur pula jika jatuh bersamaan. Kerana apa? Mengeluar bagi khilaf. Ini kerana ulang, kerana keluar khilaf. Orang yang tiada mengharuskan berbilang mutlakan. Apa mutlakan tak ada kait. Tak ada kait kata sempit tak sempit, semata-mata memang tak boleh. Ya, luas tempat ke tak luas tak ke, tak boleh semata, mesti buat satu je. Itu pendapat yang ketat sikit lah. Maka ra'i pendapat dia sunat bagi yang lewat tu buat zuhur. Dan yang jatuh dahulu itu, jika kalau sudah ittifaq segala ulama tiada khilaf lagi padanya, maka haram dia mengulangi. Ya, dia takbiratul ihram dia dulu tempat masjid tu, masjid kedua lewat masjid kedua tadi, mana sunat ulang zuhur. Kalau yang pertama tu ulang zuhur, haram hukum dia sebab sah Jumaat dia tidak ada khilaf, sudah ittifaq.
Tu. Maka haram ia mengulangi akan zuhur, kemudian daripada zuhur dengan mengulangi kemudian dengan zuhur. Kenapa? Jumaat itu tiada diulangi dengan zuhur. Hanya Jumaat itu diulangi dengan Jumaat. Seperti ia musafir kemudian daripada sembahyang Jumaat kepada satu negeri yang lain, maka dapat ahli sembahyang Jumaat, maka sunat diulang dengan Jumaat. Ya. Jika seorang dia musafir kemudian daripada sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Jumaat dia berangkat beg, dia pergi satu tempat, satu negeri yang lain, maka dapat ahlinya sembahyang Jumaat pula. Contohnya apa? Tempat tu main lewat ke, maka sunat diulangi dengan Jumaat serta mereka itu, sunat je lah. Atau ada di dalam negeri yang harus berbilang Jumaat, maka demikian pula harus diulang dengan Jumaat yang kedua. Jika dapat ya Allah, kalau dia dapat syarat tadilah, iaitu apa di antara dia terlewat daripada yang pertama. Habis kemudian, dan kata Syekh Ramli seperti Ibnu Hajar sama pendapat. Satu lagi yang diiktibarkan dengan orang yang ghalib hadir sembahyang Jumaat, dan jika tiada hadir mereka, atau orang yang lazim hadirnya, dan kata Ziyadi, dan iktimadkan dengan orang yang hadir dan jikalau tiada wajib hadir Jumaat sekalipun. Kerana kata Ibnu Abdul Haq yang iktibarkan dengan orang yang sah dengan Jumaat, ya. Dan kata Syekh Mudabi pada Hasyiah Tahrir, dan apabila sukarlah berhimpun pada satu tempat, adakala sebab banyak ramai sangat, atau kerana perang, ia juga kan, dia perang nak pergi seorang sana tak boleh, terpaksa buat Jumaat sini antara mereka, dia bergaduh sama dia, atau sebab jauh tepi negeri, dan had jauh di sini seperti pada orang yang di luar negeri juga, iaitu seperti tepi negerinya itu tiada sampai pada mereka suara bang tuntun, ya, di tempat Jumaat dengan syaratnya, dan suka berhimpun manusia yang hadir, ini pada syarat Ramli. Dan orang yang ghalib hadir ni atas kata Syekh Ziyadi, atau orang yang lazim atas Jumaat, ya, pada Khatib Syarbini, atau orang yang sah daripadanya. Ini dari segi Ibn Abdul Haq pendapat beza ni, dan muafakat akan dia setengah ulama mutakhirin. Dan lagi berkata dia kesukaran berhimpun pada satu tempat, negeri tadi harus berbilang dengan sekadar hajat. Maka jikalau dilebihkan, batal bagi sekalian itu dia kata. Dan jika jatuh takbiratul ihram imam sekalipun, imam dulu berserta yang serta atau syak pada bersertanya dan dahulunya. Habis itu Kemudian kita sah Jumaat bagi orang yang jatuh takbir imamnya dahulu. Wallahu a'lam.